Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Muhammad Hizral Haziq bin Muhammad Nur Hisham. Saya pelajar dari kelas Bahasa Melayu 6, ambilan Jun 2021-2026, tahun 2, semester 1. Saya merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Sebelum saya memulakan tujuan saya membuat video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah subjek saya, iaitu Puan Maziah, yang telah mengajarkan saya sedikit sebanyak tentang cara penggunaan Google Site dan telah mengajarkan saya subjek EDUP 3133 Teknologi untuk PDP. Baiklah, saya pergi kepada tujuan untuk saya membuat video ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempromosikan poster yang telah saya hasilkan seperti dalam gambar tersebut, bagi menyiapkan tugasan saya, iaitu tugasan kerja khusus untuk subjek ini. Baiklah, poster yang telah saya hasilkan adalah berdasarkan prinsip Casper, yang mana panduan untuk menyusun bahan media seperti bahan teks, bahan grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang minat para penonton. Jadi prinsip Casper ni dapat membantu saya menjadi panduan untuk menyiapkan poster yang kena saya hasilkan, dan dia dapat memberi panduan untuk cara-cara menyusun bahan material dengan lebih baiklah. Poster yang saya telah hasilkan adalah untuk mempromosikan aplikasi Google Site. Baiklah, di dalam poster saya ini terdapat 6 elemen, iaitu pengenalan, objektif, pernyataan masalah, hasil dapatan, proses kerja dan penggunaan aplikasi yang telah saya gunakan dalam Google Site saya. Baiklah, saya akan merungkai poster yang telah saya hasilkan ini. Baiklah, EDUP 3133 Teknologi untuk PDP itu adalah subjek bagi kursus saya. Tajuk untuk poster ini adalah Google Site. Okey, pengenalan. Bahan multimedia merujuk kepada elemen-elemen seperti teks, gambar, audio, video dan interaksi yang digunakan dalam satu medium komunikasi untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna. Jadi bahan multimedia ni dia memang digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam berbentuk video, teks, audio. Jadi dia dapat memudahkan pengguna untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain lah. Okay. Seterusnya, Google Site telah menjadi salah satu platform yang sangat efisien bagi sesi PDP. Jadi saya telah mengedit Google Site saya ini, dan saya dapat lihat Google Site ini dapat membantu banyak perkara dari segi merangsang minat murid, dapat merangsang fokus murid. Jadi Google Site ni dia mempunyai banyak ciri-ciri tersendiri untuk membantu saya untuk mengajar di dalam kelas. Baiklah, objektif. Okey, sebenarnya objektif semua saya membuat Google Site ini adalah untuk membuat perancangan awal bagi sebelum memulakan pengajaran lah, sebelum saya masuk kelas dan mengajar murid. Baiklah, merujuk kepada poster tersebut, pembinaan bahan multimedia berpandukan DSKP KSSR Bahasa Melayu tahun 3 menggunakan RPH model Azure terkini. Jadi saya membuat RPH dahulu yang bermodelkan Azure, berpandukan DSKP KSSR Bahasa Melayu tahun 3. Jadi saya menggunakan DSKP KSSR Bahasa Melayu tahun 3 untuk mengajar mereka tentang apa yang perlu
perlu belajar dalam JSKP tersebut. Baiklah, yang seterusnya, menjelaskan topik dan konsep mata pelajaran yang rumit. Menggalakkan pembelajaran kendiri murid di mana-mana sahaja. Jadi dengan adanya Google Site ni, murid, tak kira murid ataupun guru-guru, ataupun ibu bapa dapat mengaksesnya di mana-mana saja, di rumah, di hospital, di dalam bilik. Jadi di mana-mana sahaja dapat mengakses Google Site ini. Tak semestinya hanya di sekolah. Okey. Dan seterusnya, dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif bagi merangsang motivasi murid untuk belajar. Dengan adanya Google Site ni, dia memang dapat merangsang suasana pembelajaran yang interaktif. Para pelajar pun dapat terpegun melihat Google Site ni. Dia dapat membentangkan banyak aplikasi-aplikasi yang menarik dan dapat meningkatkan fokus belajar dalam pembelajaran. Baiklah, yang seterusnya, pernyataan masalah. Terdapat 3 pernyataan masalah, iaitu murid masih kurang mahir dalam memahami isi petikan yang ingin disampaikan. Saya didapati terdapat murid ni masih kurang mahir apabila seseorang murid ni, sesetengah murid ni, dia membaca sebuah teks tu, tetapi dia tak faham apa isi kandungan dalam teks tu. Dia hanya membaca sahaja. Jadi dia tak boleh nak memahami apa yang teks tu ingin sampaikan. Okay, seterusnya, terdapat sebilangan murid kurang cekat dalam membaca dari segi sebutan dan intonasi. Jadi terdapat sebilangan murid lah yang masih kurang mahir dalam membaca ni, masih slow dan masih gagap-gagap untuk menyebut sebuah perkataan. Okay, yang seterusnya, terdapat guru kurang berkemahiran dalam menggunakan bahan teknologi. Jadi terdapat guru ni masih kurang dalam mendalami bahan teknologi ni. Masih kurang lah untuk mengakses bahan teknologi yang disediakan ni. Baiklah, yang seterusnya, hasil dapatan. Guru lebih yakin dan mampu menggunakan bahan teknologi dalam pengajaran, khususnya Google Site. Bukan itu sahaja, dapat suasana yang seronok dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih fokus dalam pengajaran dan penglibatan murid semakin memuaskan. Jadi dengan adanya bahan teknologi seperti Google Site ni, guru lebih yakin untuk mengajar murid-murid supaya murid-murid lebih fokus dalam kelas. Dia dapat membantu guru ni macam kita untuk mengajar lebih terancang, supaya tidak kalut tidak kalut dalam kelas nanti. Dan murid-murid pun menjadi lebih fokus dalam PDP, dan semua murid menjadi fokus untuk belajar, dan minat mereka semakin memuaskan. Baiklah, seterusnya, proses kerja. Yang pertama sekali, mesti kenal pasti masalah murid. Jadi kena tahu apa masalah murid yang dihadapi. Lepas tu, rancang objektif dan strategi. Jadi kena mesti membuat objektif apa yang mahu dicapai dalam kerja tersebut dan strategi untuk mencapai kerja tersebut. Seterusnya, sediakan bahan, bina bahan dan membuat penilaian. Jadi membuat penilaian untuk membuat refleksi apa yang telah kita hasilkan, dan untuk menambah baikkan proses kerja kita. Baiklah, penggunaan aplikasi. Terdapat 5 aplikasi yang telah saya guna dan saya telah masukkan ke dalam Google Site saya. Antara contohnya YouTube, Canva, Google Site, Jamboard dan Gamilab. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, murid-murid menjadi lebih seronok dan menjadi suka untuk belajar. Dengan adanya YouTube yang dapat memaparkan video-video yang menarik dan dapat mengajar murid-murid dengan lebih ceria. Dan juga Gamilab. Gamilab yang berfungsi untuk bermain game sambil belajar. Jadi murid-murid dapat bermain game dan dapat apa isi
apa isi pembelajaran yang kita mahu mengajar. Jadi dengan adanya penggunaan aplikasi-aplikasi ini, dia memang membantu sangatlah untuk kita mengajar murid-murid supaya murid-murid lebih fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran kita pada kelas tersebut. Okay. Akhir kata, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.